على رسول الله سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه أولياء الله. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah ya Jamin yang hadir, yang membawa bersama ahli keluarga, isteri dan anak-anak. Anda telah memberi contoh yang terbaik dalam kehidupan sebagai seorang lelaki yang sejati akan melorongkan ahli keluarganya untuk mendekati majlis ilmu, untuk mendekati masjid, iaitu tempat-tempat sujud, tempat-tempat salat, iaitu rumah Allah di muka bumi ini. Masya Allah. Mudah-mudahan para muslimin yang ada pada malam ini akan memimpin seterusnya ahli keluarga masuk ke syurga berjemaah. Amin ya rabbal alamin. Dan para suami dan para lelaki, para ayah sekalian, insya-Allah anda tergolong di kalangan yang disebutkan di dalam Al-Quran, iaitu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, iaitu lelaki lebih kuat, lebih teguh, lebih hebat sebagai pelindung para wanita dan juga pelindung ahli keluarga. Qu anfusakum wa ahlikum nara, peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah satu misi, satu visi, satu tugas yang paling utama bagi seorang lelaki. Sama ada dia belum berkahwin, dia perlu menjaga ahli keluarganya, ataupun telah berkahwin juga ahli keluarganya. Misi terbesar dia menjadi isi dunia ini, iaitu sebagai seorang lelaki memastikan ahli keluarganya selamat daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan misi-misi seterusnya adalah bagaimana untuk membina sebuah syurga di bumi ini. Tetapi syurga di bumi ini dibentuk, dibina berdasarkan matlamat syurga Allah yang sebenar di akhirat kelak. Alhamdulillah, syukur kepada Allah ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud. Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang, Allah yang maha memiliki cinta. Allah berikan dalam hati kita semua pada malam ini rasa sayang, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan ada dalam hati kita rasa cinta dan sayang kepada Allah, nescaya kita tidak ada di sini pada malam ini. Dan dalam hati kita ada rasa sayang dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita menghidupkan sunnah Nabi, iaitu kita berada di taman syurga di majlis ilmu. Ini adalah sunnah Nabi antara yang terbesar. Kemudian dalam hati kita, Allah berikan kita rasa sayang, rasa cinta terhadap diri kita sendiri pertamanya. Lalu kita ingin menjaga diri kita selamat daripada api neraka. Seterusnya kita sangat mencintai syurga untuk diri kita. Seterusnya Allah beri kita kekuatan rasa cinta, rasa rindu kepada ahli keluarga, kepada isteri, kepada suami, kepada anak-anak dan sebagainya. Empat kamera ni. Mudah-mudahan bermanfaat untuk ummah, insya-Allah. Allahu akbar. Jadi ada di sana manusia yang dalam hatinya tidak ada perasaan kasih sayang dan cinta. Lalu dia mengasari ahli keluarganya, dia mendera isterinya, dia mendera suaminya, dia mendera anak-anak sampai mati dan sebagainya. Kerana di dalam hatinya tidak tumbuh, tidak subur rasa cinta dan kasih sayang. Sebab itu kalaulah pada saat ini kita menjadi ibu yang penyayang, suami yang penyayang ataupun isteri yang sabar atau taat, semua itu sebenarnya datang hakikatnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang sabarnya diri kita itu adalah Allah yang sabur yang berikan kita kesabaran. Kenapa kita lembut? Allah yang halim yang maha lembut berikan kita kelembutan. Kenapa kita seorang isteri ataupun suami yang pemaaf? Sebab Allah yang afu yang maha pemaaf beri kita sifat pemaaf. Kenapa kita kuat jadi seorang ibu, jadi seorang isteri? Kenapa kita kuat menjadi seorang ayah? Kerana Allah yang qawi berikan kita kekuatan. Kenapa semangat kita sangat membara? Semangat ingin buat kebaikan, semangat itu, semangat ini. Kerana Allah ya ba'is, Allah yang membangkitkan semangat. Allah berikan kelebihan itu dalam diri kita. Sebab itu apa jua kebaikan yang ada pada diri kita,
Janganlah kita lupa kepada pemberi kebaikan tersebut sehingga kita memuji dan memuja diri sendiri, sehingga kan kita merasakan kita lebih baik daripada orang lain yang kurang lembut daripada kita. Kita lembut, Allah yang Latif berikan kita kelembutan. Dan mungkin di kalangan kita Allah berikan ilmu pengetahuan. Jangan sekali-kali ilmu itu menyombongkan diri kita, kerana Allah yang alim berikan kita ilmu. Mungkin di kalangan kita ada orang yang sangat bijaksana. Bijak sini memang bijak. Allah ya Hakim yang beri kebijaksanaan. Ada orang yang petah berkata-kata, sangat kreatif dalam berkata-kata. Allah ya Musawwir, Allah yang maha kreatif, berikan dia kreativiti. Allahu Akbar. Kita nampak ada orang yang sangat cerdas. Itu adalah hasil ataupun kurniaan Allah ya Rashid yang memberikan kecerdasan. Ada orang rasa mulia dengan kedudukannya yang tinggi. Tapi jangan lupa yang meninggikan dia adalah Allah ya Mu'iz, Allah yang maha memuliakan. Kalau kita lupa kepada Allah, Allah yang Muzil, boleh menghinakan kita bila-bila masa. Ada orang rasa mulia dengan kekayaan yang dia ada, lalu dia merasakan itu satu kelebihan yang diberikan oleh Allah, namun tidak mampu membangkitkan dia pada waktu malam, tidak mampu untuk menguatkan dia bersedekah, tidak mampu untuk dia kuat solat berjemaah di masjid. Nescaya kekayaan itu memang datangnya daripada Allah ya Ghani ya Mughni, Allah yang maha kaya dan memberi kekayaan. Allah boleh menjatuhkan dia kepada kemiskinan yang sebenar, iaitu di akhirat kelak. Na'udzubillahi min zalik. Alhamdulillah, segala puji-pujian kita rafakkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita penuh dengan dosa. Dosa kecil, dosa besar, dosa sengaja atau tidak, dosa yang kita ingat ataupun yang kita lupa, dosa yang kita tidak tahu pun kita lakukan dosa. Tapi pada saat ini paling penting, Allah tetap memilih kita untuk berada di majlisnya. Allahu Akbar. Ini adalah satu bentuk kurniaan nikmat yang sangat besar, yang sangat tinggi untuk kita pada saat ini. Kalau ketika ini kita rasa kita ada satu nikmat, rumah yang selesa, kenderaan yang besar, ataupun harta yang banyak, ataupun anak yang berjaya, ataupun suami yang romantik, isteri yang taat dan sebagainya, tidak boleh mendandingi nikmat yang kita sedang nikmati pada saat ini, iaitu Allah sedang memuliakan kita semua dengan memilih kita berada di majlisnya, di rumahnya. Allahu Akbar. Sebab ini salah satu tanda Allah sedang memberikan kebaikan. Nabi SAW bersabda, "Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah ingin berikan kebaikan, Allah akan berikan dia kefahaman tentang agamanya, faham tentang kehidupannya. Jadi pada malam yang barakah ini, Allah yang pilih kita untuk berikan kebaikan dunia dan akhirat. Dan sebesar-besar kebaikan Allah ingin berikan kita syurganya. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya, selawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sama-sama ya. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Subhanallah. Dengan perantaraan lisan baginda lah air keringat, air darah, air mata yang mengalir tanpa henti untuk umatnya, telah sampainya risalah Islam yang kita miliki pada hari ini, risalah iman, risalah ihsan dan sebagainya. Dan kita bahagia hari ini asbab penderitaan, kesusahan, kemalaratan yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita terima Islam hari ini dengan gembira, dengan syukur, dengan selesa. Tetapi hasil daripada darah yang mengalir daripada tubuh badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tubuh badan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita miliki Islam pada hari ini dengan mudah, dengan senang, dengan selesa. Kita buat solat, ibadah, semuanya mudah. Hari ini kita disajikan dengan pemandangan yang sangat menyedihkan di Facebook contohnya. Bagaimana masyarakat etnik Uyghur di China untuk mempertahankan Islam, lelaki-lelaki Uyghur berada di dalam tahanan penjara, berjuta-juta tahanan penjara. Antara mereka dibelah hidup-hidup untuk diambil organ hidup-hidup. Bayangkanlah kalau jari kita ditoreh hidup-hidup. Bayangkanlah kalau lengan kita ditoreh hidup-hidup. Tanpa bius, mereka dibelah hidup-hidup. Lebih kasar, lebih dahsyat dibuat
daripada binatang, lalu diambil organ secara hidup-hidup. Lelaki uyur di dalam penjara diberi kesan ataupun diberi penderaan ataupun sesaan pelbagai. Bila mayat mereka ditemui, didapati pelbagai bentuk sesaan di atas satu tubuh badan. Kalau mereka nak bunuh, mereka boleh tembak je, mereka boleh karen je. Tapi bukan tujuan mereka untuk bunuh, tujuan mereka adalah untuk seksa, sehinggalah mereka boleh dengar kalimah kufur daripada lidah etnik uyur, tetapi mereka tetap mempertahankannya. Kita boleh tengok bagaimana wanita-wanita uyur mempertahankan Islam yang ada pada mereka, sehinggakan mereka walaupun setiap hari dicabul kehormatan mereka, anak perempuan dicabul kehormatan depan ibu, ibu dicabul kehormatan depan anak, si ibu diseksa, dibunuh, didera dan sebagainya. Bagaimana terpisahnya ibu bapa, ibu-ibu daripada anak-anak yang diambil oleh tera-tera yang diupah, sehingga mereka bertahun-tahun tak pernah jumpa. Tapi kita hari ini menikmati Islam di atas tilang empuk yang selesa, membuatkan kita sangat sukar untuk bangun malam. Kita menikmati Islam dengan makan yang kenyang, sehingga kita begitu malas untuk membaca Al-Quran. Kita menikmati Islam dengan rehat dan angan-angan yang panjang, iaitu kita rasa kita akan dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Islam kita tidak pernah diuji, hanya diuji dengan nafsu kita sahaja. Pun begitu masih lagi kita merasakan kita ini seperti ahli syurga dan sebagainya. Kita seolahnya tidak langsung jauh daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, saya mohon maaf sebab saya mulakan mukadimah dengan satu muhasabah kerana kita bimbang dan kita risau dengan iman kita sendiri yang hanyalah senipis bawang, tapi kita merasakan iman itu cukup bekalannya untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala.